شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hormati kepada saya Tuan Haji Jaafar Hashim selaku Naib Ketua UMNO Bahagian Batu Pahat, mewakili yang bahagia Datuk Ketua UMNO Bahagian. Seterusnya kepada Aziz selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Segarang, sahabat saya Saudara Razmi selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian bersama Saudara Suhairi dan barisan pimpinan Pemuda UMNO Bahagian Batu Pahat. Tepukan untuk pimpinan pemuda. Turut hadir Saudari Mas dan barisan pimpinan putri UMNO Bahagian Batu Pahat. Tepukan Ketua Puteri kita. Barisan pimpinan UMNO Bahagian, sahabat saya Saudara Farid daripada Parit Sulung dan barisan Esko beliau mewakili Saudara Nizam. Seterusnya para perwakilan ketua-ketua pemuda UMNO Cawangan, keseluruhan pimpinan akar umbi pemuda Bahagian Batu Pahat ke mesyuarat perwakilan pemuda pada tahun ini. Pertama-tamanya izinkan saya untuk menyampaikan salam penuh takzim, salam Syawal, Aid Mubarak dari Yang Berhormat Saudara Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Tepukan untuk Yang Berhormat Ketua Pemuda kita. Saya hadir ke bumi bertuah Batu Pahat ini. Tak lupa Saudara Fauzan, saya minta maaf, daripada Air Hitam, sahabat saya Ketua Pemuda Bahagian Air Hitam. Saya hadir di bumi Batu Pahat ini bukanlah semata-mata sebagai rasmi pada mesyuarat perwakilan pada tahun ini. Saya hadir sebagai sebahagian dari ahli keluarga UMNO Batu Pahat itu sendiri, selaku ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang telah diamanahkan sebagai NT angkat kepada UMNO Bahagian Batu Pahat dan UMNO Bahagian Parit Sulung. Maka tanggungjawab di atas bahu jemalah saya untuk bersama-sama dengan kepimpinan UMNO Bahagian yang bahagia Datuk Dr. Fuad Zakarshi bagi kita membawa khabaran-khabaran, berita-berita, informasi-informasi agar pimpinan akar umbi itu tidak terlari dari batasan kepimpinan yang ada bagi kita membawa UMNO ini ke tahap yang lebih baik. Maka hari ini saya setuju sangat dengan saranan yang dibuat oleh Naib Ketua UMNO Bahagian kita Haji Jaafar. Cuma saya fikir insan yang lebih layak, pemimpin yang lebih layak untuk berkongsi akan berita-berita dan khabaran ini adalah tidak lain bukan Ketua UMNO Bahagian saudara sendiri, kerana beliau juga merupakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tetapi izinkan saya untuk juga membawa pemikiran kepimpinan akar umbi pemuda Bahagian Batu Pahat ini ke arah satu pemikiran baharu yang mana diharapkan pemikiran ini juga boleh dijadikan asas untuk kita menerjah dengan lebih jauh, untuk kita melonjak dengan lebih jauh, untuk kita membawa masa hadapan umat Islam bangsa Melayu dalam bumi tercipta ini ke tahap yang boleh dibanggakan, agar ini akan menjadi bekalan, kalau tidak pun untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita yang mana masih lagi kecil, yang belum memahami lagi akan isu-isu semasa,
yang hari ini sedang kita hadapi. Bermakna hari ini tanggungjawab bukan sahaja berada di bahu jemalah saya, tetapi bahu jemalah pimpinan pemuda UMNO bahagian Batu Pahat dan Tarik Sulung juga. Sekiranya sudi saudara-saudara menerima akan saranan yang akan saya bawa ini dibawa sehingga ke peringkat akar umbi agar ianya dapat menebusi pemikiran hati kepimpinan yang ada seperti yang telah saya sebutkan tadi. Hari ini jangan kita lupa tanggungjawab sebagai hulu balang parti, sebagai pemimpin yang membentengi pertahanan parti ini, juga telah diberi tanggungjawab baru. Selaku hulu balang parti, pimpinan pemuda bukan hanya bertahan, bukan hanya mempertahankan institusi yang ada, tetapi saya nak mengajak pemikiran saudara untuk kita melihat akan keperluan bagi kita juga membawa serangan-serangan yang sepatutnya. Kerana apa saya fikir, kalau kita masih lagi bertahan, kita akan dilihat seperti ahli bomba. Bukan saya memperkecilkan karier seorang ahli bomba, tetapi dari sisi kiasannya, firefighting, kita berlawan dengan api, itu bukan lagi strategi yang relevan untuk kita berhadapan dengan cabaran masa kini. Bermakna hari ini peranan kita sebagai firefighters ataupun ahli bomba, di mana sekiranya berlaku kebakaran, baru kita memanggil ahli bomba untuk bergegas memadamkan api. Hari ini peranan dan tanggungjawab kita sudah melangkaui peranan sebagai seorang ahli bomba. Kita mesti bawa satu tanggungjawab. Satu, saya kira keperluan baru untuk kita juga menjadi benteng serangan ataupun barisan serangan, agar kita tidak lagi berada di takut yang lama, bahkan kita mampu juga mengkecapi ataupun menakluk teritori-teritori ataupun wilayah-wilayah yang sebelum ini bukan menjadi wilayah kawanan kita, bukan menjadi kawasan tradisi kita. Sebagai contoh, medan-medan media sosial, sebagai contoh pemikiran-pemikiran baru anak muda, profesional muda, yang mana hari ini pimpinan pemuda masih lagi ketinggalan dalam konteks politik masa kini. Sebab itu hari ini saya bawa, dan saya berkata begini bukan kerana saya berasa terpanggil, kerana saya merupakan MT angkat, tetapi kerana saya percaya kesedaran ini juga wujud di dalam hati sanubari pimpinan UMNO bahagian yang dipimpin oleh Datuk Dr. Puan Zakarshi itu sendiri. Alhamdulillah hari ini Datuk bergelar Ketua Pengarah Jasa, dan saya lihat pemuda UMNO bahagian Batu Pahat beruntung secara rasmi hari ini bergelar pegawai jasa, sudah tentu mempunyai peranan yang lebih berbanding dengan keadaan kita terdahulu. Mungkin beberapa bulan dan tahun yang lalu apabila Datuk sudah tidak bergelar ahli parlimen, hanya semata-mata ketua bahagian dan ahli MT, hari ini Datuk sudah menjawab jawatan yang begitu baik, dan menjadi tanggungjawab kita juga bukan saja meraihkan apa yang dimiliki, tetapi perlu juga kita mempertahankan wadah dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa buat kita sebagai ahli UMNO di bahagian Batu Pahat ini. Dan dalam politik ini biasa. Ini biasa. Kalau ada perbezaan pendapat, kalau ada perbezaan dari segi hal tuju, dan kalau ada pun perbezaan dari segi siapa bos kita, Abang Jaafar dan YB Aziz tahu sangatlah ni orang lama. Ini semua tiada masalah dalam UMNO. Bukan bahawa ini saja kita memiliki perbezaan pendapat di kalangan kita. Zaman sebelum YB Aziz, sebelum Haji Jaafar pun terdahulu, pimpinan terdahulu pun, mungkin waktu Tun Zartun Jubir menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dewan ini dinamakan di atas nama Ketua Pemuda UMNO, mantan Ketua Pemuda UMNO Malaysia juga, Tun Zartun Jubir. Mungkin waktu itu sudah punya perbezaan pendapat. Dan hal ini tidak salah,
Kalau kita ada perbezaan pendapat, kita mungkin ada kelainan ataupun berlainan dari segi bos dan mentor kita, itu tidak masalah. Dan hal ini tak salah juga kalau kita raikan hal ini. Tapi apa yang saya nak bawa ataupun saya nak ajak pimpinan pemuda Batu Pahat, biarlah perbezaan pendapat ini kita raikan supaya ianya menjadi satu resipi perpaduan yang kukuh untuk masa hadapan kita. Dalam bahasa orang putihnya, kalau saya boleh berkongsi, unity in diversity, bermakna perpaduan dalam kepelbagaian. Hari ini saya ajak pimpinan rasmi Suhairi, apa salah kalau kita dengar perbahasan demi perbahasan, penghujaan demi penghujaan daripada pimpinan akar umbi keseluruhan UMNO bahagian Batu Pahat. Sekiranya saudara ada yang bersuarakan sebagaimana yang telah disuarakan oleh Haji Jaafar tadi, mungkin emosi kita hari ini sedikit kacau, sedikit gusar. Tidak salah kalau kita suarakan dalam Dewan Keramat ini, dalam platform parti ini, karena ini kita perlu dengarkan kepada pucuk pimpinan tertinggi, dan tidak lari juga daripada pimpinan pemuda sedia ada. Sebab itu kadang-kadang dilihat pendirian saya dan YBKJ itu kelihatan seolah-olah tidak bersamaan dengan pimpinan parti. Tetapi hari ini yang saya nak bawa adalah tidak salah kalau ada perbezaan dan kepelbagaian pendapat dan juga pemikiran. Kerana hari ini kegagalan UMNO untuk berubah adalah apabila kita gagal untuk mengiktiraf dan meraihkan perbezaan pendapat dalam wadah Parti Keramat Orang Melayu ini. Berbeza dengan parti pembangkang seperti DAP, PKR dan lain-lain yang ada, termasuk PAS juga. Hal ini jangan kita nafikan, kita sekat, kita halang, kita tekan. Kalau ada suara muda yang naik, itu kalau boleh kita tanam hidup-hidup 6 kaki bawah tanah. Dan ini tidak berlaku dalam parti komponen pembangkang. Ia berlaku dalam parti UMNO, berlaku dalam parti komponen UMNO Bayan juga. Kita tekan pendapat dan pandangan anak muda. Ini menyebabkan peremajaan parti itu gagal. Peremajaan parti tidak berlaku kerana idea-idea baru, pandangan-pandangan baru yang datang dari pimpinan baru itu kita sekat. Apa salah kalau kita raikan? Dan ianya mesti bermula di bumi Batu Pahat pada malam ini, kerana di sinilah UMNO lahir untuk umat Melayu agama Islam dalam negara kita. Betul atau tidak? Kita raikan pemujahan-pemujahan, kita raikan pendapat-pendapat ini, dan kita angkat suara ini sehingga ke telinga, hati dan pemikiran pucuk pimpinan tertinggi. Dan saya sebagai ahli MT, saya tidak akan teragak. Laporan sebagai MT angkat saudara-saudara semua pasti akan menjadi laporan saya, dan ini tidak akan saya sekat. Kerana yang tinggal buat kita hari ini, janganlah kita beri torik. Yang tinggal buat kita pada hari ini tak adalah. Kalau mungkin saya dilihat sedikit bertentangan dengan tradisi parti, tapi kalau boleh saya nak guna kiasan ini dengan izin. Warisan yang ada buat kita, satu-satunya warisan yang ada buat kita, yang boleh kita warisi untuk generasi yang akan datang, bukanlah keris, bukanlah jawatan, bukanlah pangkat, bukanlah pingat, bukanlah cerita kejayaan kita. Sebab dalam dasar-dasar terdahulu, tinggi mana bangunan pencakar langit yang kita bina, besar mana Putrajaya yang kita bina, moden mana lapangan terbang yang kita ada, infrastruktur yang ada. Ini bukan sebenar warisan yang kita miliki untuk kita tinggalkan
buat generasi yang akan datang, saudara-saudara. Warisan yang ada hanyalah satu. Dan ini jangan kita lupa. Dan jangan kita nodai. Jangan ada mana-mana pemimpin peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat bahagian, peringkat akar umbi nodai warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Yang ini satu-satunya warisan yang ada buat kita adalah kuasa politik. Kuasa politik di tangan UMNO dan Barisan Nasional. Kuasa politik yang hanya boleh ditentukan melalui proses demokrasi pilihan raya. Sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. Tak payah kita sembang jabatan Pulau Pinang, jabatan kedua Pulau Pinang, jabatan kedua, jabatan yang menyambung kita dengan Singapura, macam-macam pembangunan, pemodenan yang ada. Ini bukan lagi diiktiraf warisan milik kita untuk anak cucu masa hadapan. Warisan yang ada hanyalah kuasa politik. Dan saya nak tanya perwakilan akar umbi pemuda Batu Pahat, apakah warisan kuasa politik ini saudara-saudara boleh jamin yang mana saudara akan tinggalkan buat anak-anak kita? Saya nak tanya, apa jaminan kuasa politik sebagai warisan kita ini boleh kita jamin pada hari ini? Saya nak tanya, sekiranya berlaku pilihan raya keesokan hari. Tak perlu jawab sekarang. Jawab waktu perbahasan nanti. Jawab waktu perujahan nanti. Jawab waktu kita nak mengadakan usul pergerakan pemuda daripada bahagian Batu Pahat. Apakah warisan kuasa politik umat Melayu, agama Islam, seseorang boleh jamin kita akan warisi buat generasi masa depan anak cucu kita? Ini seseorang bahaskan sebentar lagi. Untuk saya, tiada jaminan. Jawapan yang ada di hati saya, tiada jaminan. Kerana defisit keyakinan, trust defisit rakyat begitu besar. Keyakinan rakyat kepada kita semakin mengecil. Dan defisit keyakinan rakyat itu semakin membesar. Dan ianya membesar bukan tahun demi tahun, tetapi setiap hari saiz defisit keyakinan rakyat itu membesar. Dan apakah yang kita buat pada hari ini? Apakah cukup dengan rombakan kabinet yang dibuat? Apakah cukup dengan pengenalan dasar-dasar baru? Apakah cukup dengan menggugurkan Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri waktu Tan Sri menjadi timbalan Presiden Parti? Apakah ini cukup untuk meyakinkan rakyat supaya memilih kita sekiranya besok berlaku pilihan raya? Ini saya ajak sahabat-sahabat untuk bincang dan berbahaskan sebentar lagi. Kerana saya nak dengar selaku Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan MT angkat bahagian Batu Pahat satu usul yang datang daripada pimpinan Pemuda Batu Pahat dan akar umbi Pemuda Batu Pahat. Apakah sebenar yang perlu kita buat untuk kita menangani masalah pembesaran defisit keyakinan rakyat terhadap kita? Ada tak siapa yang tak faham defisit keyakinan ini? Apakah seseorang tidak mengerti trust defisit ini? Kalau ada yang masih lagi keliru dengan perkataan trust defisit ataupun defisit keyakinan rakyat, saya ajak seseorang untuk mengimbau balik kekalahan yang telah kita perolehi waktu pilihan raya umum ke-13 yang lalu, di mana calon kita, ketua UMNO bahagian kita, pemegang jawatan sebagai ahli parlimen telah kalah sewaktu pilihan raya ke-13. Itu semua disebabkan oleh trust defisit ataupun defisit keyakinan pengundi dan rakyat terhadap kita telah menyebabkan kekalahan yang berbahagia Datuk Dr. Fuad Zulkarnain sewaktu PIU 13. Ya, mungkin ia jadi disumbang oleh sebagai besarnya swing dari pengundi Cina. Tetapi jangan kita lupa, swing ini juga boleh berjangkit kepada pengundi kaum Melayu juga waktu PIU ke-14 akan datang. Dan ini kena kita perhalusi sama-sama. Sebab itu dalam ucapan ini saya tidak bercanda nak bercakap panjang lebar.
Razmi, tadi saya sebut ke Razmi, mungkin saya akan bercakap 20 minit. Tahun sudah mas, setiap kali perasmian saya bercakap sejam ataupun sejam setengah. Tapi hari ini tak guna. Tak guna kalau saya cakap soal isu itu, soal isu ini, kerana semua kita dah sedia maklum. Hari ini pemikiran yang saya nak bawa kepada akar umbi pemuda Batu Pahat adalah terhadap trust deficit, iaitu defisit keyakinan rakyat terhadap kita. Yang ni kita kena selesai dahulu, yang ni kita kena tangani dahulu. Dan tindakan rombakan pembaharuan yang dibuat oleh pucuk pimpinan itu menjadi prerogatif kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pemuda berpendirian, rombakan kabinet menjadi prerogatif mutlak, absolute prerogatif of the Prime Minister. Ini kita tidak pertikaikan. Tetapi sebagai ulu balang parti, saya bertanggungjawab juga untuk mempertahankan institusi kepartian Parti Keramat Orang Melayu ini. Iaitu selagi mana yang amat berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin bergelar timbalan presiden parti, termasuk juga menteri-menteri yang digugurkan, termasuk juga Datuk Seri Syafiq Abdal yang masih lagi menjawat jawatan naib presiden parti, pimpinan akar umbi pemuda Batu Pahat mesti pertahankan institusi ini. Mesti pertahankan supaya mereka ini, pemimpin-pemimpin ini tetap dihormati sebagai pemimpin parti. Dan kita juga mengiktiraf pimpinan-pimpinan terbaru, dan kita ucap tanya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Zahid Hamidi yang telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri yang baru. Ini juga kita sokong kerana ini menjadi pimpinan yang akan dipertahankan oleh pimpinan pemuda. Tetapi mempertahankan perubahan dan rombakan ini tidak memadai, tidak mencukupi, dan bukan merupakan satu conclusion mutlak. It's not absolute conclusion. Dalam arti kata kita membawa pembaharuan dan juga usaha untuk memenangi hati rakyat semula. Wahima untuk mengurangkan trust deficit itu tadi, rombakan yang dibuat itu tidak mencukupi. Sebenarnya yang nak kita lihat adalah pembaharuan ke arah pemikiran, pembaharuan terhadap bagaimana kita boleh mencari jalan untuk memenangi perasaan rakyat, perasaan pemudi muda yang pada PRU 14 dianggarkan hampir 40% daripada pengundi terdiri daripada mereka yang umur 40 tahun ke bawah. Dan saya bercakap hari ini sebagai kapasiti pemimpin pemuda kerana saya pun masih berada di umur pemuda, masih di bawah umur 40 tahun. Jadi apabila saya bersuara itu merupakan suara anak muda yang umurnya 40 tahun ke bawah. Mungkin apabila saya mencecah umur 41, 42, mungkin tidak sesuai lagi untuk saya bersuara mewakili mereka. Tetapi hari ini, tahun harapan, sebagaimana saya umurnya 40 tahun ke bawah, saya akan terus bersuara untuk mewakili perasaan dan sanubari anak muda yang ada bukan saja di Batu Pahat, tetapi seluruh negara. Dan hari ini anak muda ingin melihat satu politik, bukan politik yang bersifat berkumpulan, bukan politik yang bersifat ad hoc, bukan politik yang bersifat bermusim, tetapi politik yang boleh menjamin satu masa harapan yang lebih baik, yang boleh meyakinkan rakyat, di mana apabila setiap pemimpin politik itu mengeluarkan janji, ia pasti menunaikan janji tersebut tanpa melambat-lambatkan setiap perkara yang telah dijanjikan. Sebab itu sebagai pemimpin nombor 2 pimpinan pemuda UMNO Malaysia, kadang-kadang saya lihat seperti berlawan arus. Tetapi saya kena bersuara. Kerana kalau saya tidak bersuara, dosa saya itu akan saya tanggung. Dosa saya terhadap saudara yang telah memilih saya, meletakkan saya sebagai pemimpin nombor 2 Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, di mana saya begitu konsisten. Saya menekankan penyelesaian demi penyelesaian
terhadap isu-isu semasa, termasuk 1MDB-nya, termasuk GST-nya, termasuk isu-isu ekonominya. Ini mesti diperlihatkan kepada rakyat bahawa tindakan dan dasar baharu yang dibawa oleh pimpinan itu mesti dilaksanakan sesegera yang mungkin, bukan dilambat-lambatkan. Malangnya apa yang saya lihat pada hari ini, kadang-kadang setelah pimpinan pemuda itu bersuara, masih lagi tindakan, susulan oleh pucuk pimpinan itu kelihatan seolah-olah dilewat-lewatkan. Dan apabila ini berlaku, bermakna hari ini kita pula berhadapan dengan permintaan daripada generasi muda yang mahu melihat pimpinan pemuda, bukan sahaja saya di peringkat pusat, tetapi di peringkat negeri, di peringkat bahagian, Waimah di peringkat cawangan pun. Kadang-kadang kita ditanya, kadang-kadang kita dipersoalkan oleh sahabat-sahabat di peringkat cawangan, apa pemuda buat, apa pucuk pimpinan buat, apa Perdana Menteri buat, apa menteri-menteri buat. Dan kadang-kadang kita tiada jawapan, betul? Kadang-kadang kita tidak tahu nak menjawab. Dan kadang-kadang untuk menangkis juga kemahan itu, kita tiada langsung, orang kata, informasi-informasi dan berita-berita yang boleh kita guna untuk menangkis kemahan tersebut. Hari ini terletak pada pucuk pimpinan, dan saya menyeru sahabat-sahabat untuk kita angkat suara permintaan akar umbi ini. Saya ajak saudara untuk bangun semula dengan saya. Bangunlah, saya minta kita bangun ramai-ramai hari ini. Kita bangun pada malam ini supaya suara akar umbi pemuda Batu Pahat ini dapat didengari oleh pucuk pimpinan, dapat didengari oleh presiden, oleh timbalan presiden, oleh nak-nak presiden, oleh Yang Berhormat timbalan Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, supaya suara anak muda Batu Pahat ini didengari. Kita mahukan jawapan segera untuk setiap isu yang membelenggu parti dan rakyat agar ia dijawab secepat yang mungkin. Dan kita berjanji sekiranya tindakan susulan ini cepat, kita akan terus menyokong dan mempertahankan institusi keramat parti orang Melayu ini. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan mesyuarat perwakilan pemuda UMNO bahagian Batu Pahat pada tahun ini.